رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kapsul Masa. Pada tanggal 1 Ogos dalam tahun 1956, pengisytiharaan lapangan terbang Kuala Lumpur dinaik taraf kepada lapangan terbang antarabangsa telah dilakukan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Melalui pengisytiharan ini, Persekutuan Tanah Melayu termasuk dalam perjalanan udara antarabangsa dunia serta menjadi salah sebuah destinasi tumpuan para pelancong antarabangsa. Kapal terbang pertama yang mendarat di lapangan terbang tersebut ialah milik British Overseas Airways Corporation (BOAC) dari England. Oleh kerana lapangan terbang berkenaan terletak di pusat bandar dan kawasan perumahan serta kedudukan landasan yang menghala kebanjaran sebuah gunung, pada 30 Ogos 1965, lapangan terbang antarabangsa yang baru di Subang, Selangor telah dibina dan dirasmikan untuk pengangkutan udara antarabangsa menggantikan lapangan kapal terbang Sungai Besi. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, disunahkan kaum muslimin menjamah makanan sebelum berangkat menunaikan solat Aidilfitri.
Perbuatan ini bertujuan untuk menutup segala andaian bahawa dibenarkan berpuasa pada hari raya. Dalam kitab Fathul Bari menjelaskan mengenai hikmah menjamah makanan sebelum mengerjakan solat hari raya adalah agar seseorang itu tidak berpendapat bahawa dia boleh berpuasa sehingga solat hari raya Aidilfitri dilaksanakan. Seolah-olah Rasulullah SAW ingin menutup prasangka semacam ini. Kebiasaannya Rasulullah SAW akan memakan kurma dalam jumlah yang ganjil pada hari raya Aidilfitri. Namun tidak bermakna umat Islam perlu menyediakan buah kurma untuk dimakan pada hari raya. Mereka bebas memakan apa saja, tetapi mengikut sunnah itu lebih baik daripada menyanggahinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak akan pergi ke tempat solat pada pagi Aidilfitri sebelum baginda memakan beberapa biji buah kurma. Namun jika tidak memiliki kurma, maka dibolehkan untuk mengisi perut dengan makanan lain, terutamanya makanan yang manis-manis seperti madu. Sekiranya tidak ada makanan sama sekali, memadailah dengan hanya meminum air kosong. Ikutilah sunnah ini, pasti diberkati pada pagi raya nanti, insya-Allah. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sini bersama dengan anda. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita dah masuk ke jam berikutnya 10 pagi untuk waktu ini. Ya, jam kelima kita sekarang ni, yang mana macam kita sebut tadi, kita nak bersiap sedia untuk dengar dan juga boleh tonton di Facebook IKIM FM rancangan Bicara Aidilfitri. Duat pun boleh. Duit lepas raya. Duat, what to do? What to do? We keep our money and don't spend so much. What to do with our duit? Kita do what with our duit? Sebab duit lepas raya adalah tajuk Bicara Aidilfitri bersama Prof. Dr. Muhammad Fazli Sabri. Kendalian DJ Faiz sebentar sahaja lagi. Boleh tonton juga di Facebook. Boleh share ramai-ramai biar ramai dapat manfaat. Betul. Mungkin yang sedang memandu, yang sedang on the way nak pergi ziarah-ziarah tu, dengarlah dalam kereta ke dekat handphone masing-masing ke, boleh dengar. Kokok ada poin-poin yang penting untuk anda ambil. Bukan kokok, memang ada poin-poin yang penting. Jadi kena dengarkan bersama, insya-Allah banyak manfaatnya. Okey, apa pun terus dengar Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa. Ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang timur, orang barat, di seluruh dunia ada hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya raya. Kalau tempat lalu kereta, itulah jalan raya. Hentian bas ibu kota, itu di Pudu Raya, di tengah bandar raya. Kalau banyak jalan raya, dipanggil Lepung Raya. Bunga lambang Malaysia, namanya Bunga Raya. Tukang menyelenggara, pengawas harta benda, Jabatan Kerja Raya. Gembira kita di hari raya, makan kenduri di balai raya. Kalau kita malas nak puasa, kita sama macam hantu raya. Selamat hari raya, selamatlah beraya. Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa. Ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya
pelbagai informasi terkini, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah Dunia ini fana, ku terleka selalu. Hidup matiku mengharap keredaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami Fitrah Aidilfitri bersama kami. Saya Faiz Haji Osman. InsyaAllah teman-teman kan anda sampailah sejam ini. Bermula 10 pagi sampailah 11 pagi. Saya minta izin dekat rakan-rakan setugas saya, Sufian Amrin dan juga Luqman Hakim. Saya nak menyambut tugasan untuk pagi ini kita nak sembang-sembang raya. Bicara Aidilfitri kita ini. Rancangan khas kita bawakan sempena 2 hari Aidilfitri, 1 Syawal dan 2 Syawal ini. Kalau semalam kita dah menyentuh aspek-aspek kerohanian. Macam mana kita nak memberi tumpuan dan fokus kita setelah kita beribadah di bulan puasa, kita kekalkan momentum tu raya. Jadi macam mana kita dah dengarkan bicaranya semalam. Dan hari ini istimewa, ni pun ada pengekalan momentum juga sebenarnya. Kita bawa yang nak kekal-kekal je ni, insyaAllah. Kita bawakan rancangan bicara Aidilfitri kita kali ini menyentuh tentang duit lepas raya. Biasa orang sebut duit raya, selalu kalang kabut sebelum nak raya. Duit tukar ke belum, duit raya dah tukar ke belum. Jadi ni nak tanya duit lepas raya, bukan tanya tukar ke belum, ada ke lagi? Jadi kita nak bersama pada waktu ini dalam bicara Aidilfitri bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, juga pakar kewangan pengguna. Kita bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh Tuan Haji. Apa khabar? Nampak ceria tu, segak handsome tu. Sebab dapat raya tu ceria lah. Alhamdulillah. Jadi saya nak ucap selamat hari raya Prof kita. Semoga selamat semuanya Aidilfitri kita kali ni. InsyaAllah selamat hari Fitri maaf saya batin. Kembali apa pun lama sikit ke Prof cuti sebab adik-adik pelajar saya ni masih bercuti lagi musim-musim raya ni lama juga mereka cuti. Ke tengah cuti break, same break ke apa? Kebetulan cuti raya dan juga semester break lah. Jadi ada kita kata long holidays lah untuk kita dan juga untuk mahasiswa lah. Jadi insyaAllah. Alhamdulillah. Semoga besok nanti lebih semangat lagi lah insyaAllah. Dan kali ni raya-raya ni kita masih lagi nak beri sedikit peringatan, nak pesan-pesan lah saya dan juga semua tentang tajuk kita hari ni, duit lepas raya. Tahun ni ada yang sebut 2023 tahun yang gelap dari sudut ekonomi, tahun yang kebanyakan negara akan merasa kadar inflasi tinggi, berlaku kemelesetan ekonomi, kemerosotan ekonomi dan sebagainya. Itu dari sudut ekonomi dunia, dan ia sudah pasti akan menjejaskan jugalah ekonomi keluarga. Tambah bila musim raya ada yang mengkhabarkan baru buka sekolah. Dalam masa yang sama ni dah raya, jadi perbelanjaan berganda-ganda lah. Jadi kita nak tahu macam-macam lah perkara ni. Mungkin ada pesanan-pesanan lah, walaupun dah berlalu raya, tapi mungkin ada sedikit sebanyak tips ataupun calculation yang boleh kita buat, yang boleh kita manfaatkan pagi ni dalam bicara Aidilfitri duit lepas raya ni. Mungkin Prof, awal ni kita nak sentuh sikit lah situasi semasa ekonomi dunia dan juga macam mana kalau kita melihat rakyat Malaysia sendiri dalam perbelanjaan, dalam mengurus keuangan dan sebagainya. Terima kasih Tuan Haji. Saya suka Tuan Haji bila mulakan dengan bahawa apa yang berlaku keadaan sekarang ni adalah satu yang kita kata global ya. Kita kata kemelesetan ekonomi, setengah tu ada kata-kata kemuncupan ekonomi. Ekonomi global sudah pastinya memberi kesan ke atas ekonomi tempatan ya. Malahan kalau kita tengok krisis Russia Ukraine, itu juga dengan Federal Reserve Bank United States of America sudah pasti memberi kesan ke atas ekonomi tempatan. Jadi ia betul secara tak langsung apa yang berlaku, yang kita katakan bahawa peningkatan kos sara hidup, inflasi tinggi sebenarnya memberi kesan benar ke atas pendapatan sesebuah individu ataupun juga keluarga. Tapi yang lebih menarik je, kita kena tengok realiti kita di mana masyarakat pengguna Malaysia pada masa sekarang, adakah kita okey ataupun tidak okey. Jadi sebelum saya
kita berbicara ni sebenarnya saya buat homework sikit lah. Saya melihat. Sebab bila kita nak cakap tentang situasi keadaan ni mesti kita harus lihat kepada fact and figures. Kita tak nak kata hearsay. Jadi ada beberapa kajian yang di peringkat nasional yang telah dilakukan. Sebagai contoh kalau saya boleh petik sikit lah ya. Ini kajian dilakukan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2021 menerusi Financial Education Network So menunjukkan bahawa 40% rakyat Malaysia sukar untuk menyediakan sebanyak RM skor 1,000 sekiranya berlaku dalam keadaan kecemasan. Yang bermaknanya Tuan Haji kalau apa berlaku mampu tak Tuan Haji untuk menyediakan simpanan dana kecemasan. Malahan kajian yang sama juga menunjukkan hampir lebih daripada 2/3 rakyat Malaysia ataupun responden dalam kajian ini lebih suka berbelanja daripada menyimpan. Ini saya rasa benda yang lumrah kan Haji. Siapa yang jarang-jarang lah orang suka menyimpan ni kan. Mungkin Tuan Haji dah suka menyimpan. Tapi majoritinya lebih suka berbelanja. Alright. Dan yang agak saya rasa terkejut dan juga sedih juga apabila 20% yang cuma dapat menampung ya kehidupan mereka untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan dan ke atas sekiranya kehilangan pendapatan. Ini apa yang kita dapat perhatikan, dapat lihat terutamanya berlaku masa tempoh-tempoh pandemik dulu ya. Bila ekonomi tidak berapa memberansangkan, berlaku kita kehilangan pendapatan, sejauh mana rakyat Malaysia dapat mampu survive. Malahan yang lebih mendukacitakan selepas kita bercakap dari segi era IR 4.0, orang cakap tentang digital financial literacy, menunjukkan bahawa ramai sebenarnya yang mengabaikan ataupun mempunyai knowledge yang kurang dari segi digital financial literacy ataupun literasi kewangan digital. Itu baru satu kajian. Kalau kita tengok daripada data pula AKPK, Agensi Kawasan Pusat Kredit, menunjukkan bahawa 10 hingga 15% mereka yang mengikuti program debt management program atau program pengurusan kredit terdiri daripada golongan-golongan belia. Malahan data yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Intervensi Malaysia juga saya tengok konsisten ya. Konsisten untuk tempoh antara 5 ke 10 tahun bahawa majoritinya ataupun kebanyakan peratusannya adalah mereka yang berada dalam kumpulan 35 hingga 44 tahun. Itu antara kumpulan-kumpulan. Jadi satu yang merisaukan. Malahan Suruhanjaya Security juga menerusi Youth Capital Market Survey 2022. Very recent jugalah ya. So menunjukkan bahawa secara umumnya bahawa belia tidak mampu untuk mengurus kewangan yang baik. Tambahan pula Tuan Haji, sekarang ni kita tengokkan dah macam-macam kemudahan fasiliti. Dulu kita kata kredit card lah, debit card. Sekarang ni pula dah ada platform yang baru orang panggil BNPL, Buy Now Pay Later. Beli dulu, bayar kemudian. Tak duit kita pun kan. Dan isu yang saya ingat hangat diperbincangkan semasa adalah berkaitan dari segi simpanan persaraan lah ya. Malahan data daripada kumpulan wang simpanan pekerja menunjukkan bahawa 51% daripada 13.1 juta pencarung KWSP di bawah umur 55 tahun mempunyai simpanan sebanyak 10,000 dan ke bawah. Ini bermaknanya apa? Bila kita pendapatan persaraan tu sebanyak lebih kurang dalam RM42 sebulan untuk tempoh 20 tahun. Sebab kita tengok life expectancy, kadar jangka hayat rakyat Malaysia baik lelaki dan juga perempuan sudah makin meningkat. 15 hingga 18 tahun. Jadi bagaimana nak survey? Jadi ini secara umumnya berdasarkan dapatan-dapatan kajian menunjukkan bahawa kita berada dalam keadaan fasa-fasa yang saya rasa kritikal lah kat sini. We have to do something lah untuk kita keluarkan kumpulan. Sebab bila cakap tentang soal pengetahuan kos sara hidup ni, kita tak boleh jangka bila perkara ni akan berakhir. Dulu orang kata lepas masuk endemik ni kembali okey. Tapi sebenarnya ekonomi berapa. Jadi banyaklah perkara-perkara yang kita perlu cakna lah Tuan Haji. Okey, pengurusan risiko penting lah sekarang ni kan untuk kita ambil tahu berkaitan dengan perbelanjaan kita ni, duit lepas raya kita tadi. Prof ada sebut berkaitan dengan kalau ada duit, ramai yang suka berbelanja, betul juga kan. Tapi dia kata macam ni pula Prof, dia kata untuk membantu aliran tunai wang negara dan sebagainya, untuk membantu ekonomi tu pulih dengan saya tak tahu apa formulanya bagaimana. Okey. Betul, very interesting. Okey, dalam konteks ni tidak bermakna bahawa duit yang kita terima tu kita simpan dan tidak boleh belanja, tidak ada masalah. Saya setuju bahawa kan saya setuju bahawa perbelanjaan tu perlu penting untuk memastikan aktiviti ekonomi itu berlangsung. Kalau tidak, dia tidak akan berkembang. Tapi cuma yang sedikit risau, kebimbangan kita adalah orang berbelanja berbelanja lebih daripada kemampuan dia. Itu yang takut tu. Itu je. Dia macam ukur baju di badan jiran.
Itu bahaya tu. Kalau ukur baju di badan haji dengan saya lebih kurang sama, dan okey lah. Kan? Saya besar sikit. Ada. Okey, Prof, okey. kita nak tanya. Okeylah, sebab Prof sebut Baik, tadi baik. berkaitan dengan perbelanjaan. Macam mana? Raya memang tiap-tiap tahun akan raya. Cuma raya terkejut ke, raya dah plan ke, itu bezalah. Tapi Okey, kita nak tahu juga, betul. raya terkejut ataupun raya plan, tapi keuangan sepatutnya kita rancang sebab kita tahu dah memang akan masuk musim tu, cuma beza sehari dua je kalau raya awal ke tidak kan. Cuma Betul. kita dah tahu musim ini akan ada perbelanjaan yang sedikit lebih sebab ada hari raya. Tapi ada ke perkara-perkara yang boleh kita adapt ataupun kurangkan perbelanjaan? Mungkin tak semestinya kena tukar baru semua bila masuk raya ni. Tapi nak tahu jugalah Prof, macam mana kalau musim raya ni trend berbelanja macam mana pula? Okey, kita pernah lakukan kajian Tuan Haji, nak tengok betul ke ya kita rata-rata umum kata bila perbelanjaan musim perayaan mesti perbelanjaan meningkat. Jadi kita kata okey, kita di jabatan di Fakulti Ekonomi Malaysia kita menjalankan kajian menunjukkan memang betul Tuan Haji berdasarkan kajian kita Ni fact figure menunjukkan ni, tak tipu. bahawa setiap kali ialah sebab di universiti kan. Betul. Jadi mesti kena kajian lah. So setiap kali menjelang musim perayaan secara umumnya perbelanjaan rakyat Malaysia meningkat antara 1 hingga 3 kali ganda berbanding perbelanjaan bulan biasa. Okey. Jadi menunjukkan juga bahawa sebenarnya kajian menunjukkan bahawa ramai dalam kalangan kita pengguna dia jarang-jarang lah dia merancang untuk perbelanjaan bermusim. Ini yang kita panggil seasonal expenses. Sepatutnya Tuan Haji perkara ni tidak berlaku. Sebab apa saya kata tak berlaku Tuan Haji? Bayangkanlah kalau seorang tu berumur 60 tahun lah, ibarat kata-katakanlah ya. Kita ambil lah start daripada umur dia 12 tahun lah. Mungkin masa tu dah boleh recall. 12 hingga 60 tahun bermaknanya 48 tahun dah dia melalui perayaan. Jadi masa beraya ataupun kita ambil umur matang lah, katakanlah umur matang contoh 30, maknanya lebih kurang 20-30 tahun dah, maknanya kita dah memang boleh estimate, dah boleh anggar dah perbelanjaan musim-musim perayaan. Jadi kita kata tadi kita mulalah kita salahkan, kata raya terkejut lah, raya tak terkejut lah. Sebenarnya raya terkejut tak terkejut tu tak ada masalah sangat lah ya bagi saya. Yang banyak terkejut yang terkejut sangat tu adalah yang perbelanjaan tadi tu. Jadi kalau kita merancang, kita plan, saya rasa insya-Allah dia akan dapat membantu kita lah daripada rasa terbeban. Ini yang perlukan dari segi perbelanjaan tu. Sebab saya yakin, saya percaya bahawa setiap daripada kita tu sebenarnya Tuan Haji, kalau saya tanya Tuan Haji pun dah tahu dah apa perbelanjaan musim perayaan. Sebagai contoh, berapa dah allocate dia? Pakaian raya lah, saya kata juadah raya lah, kita dah tahu bila nak balik kampung tu mesti sudah ada melibatkan dari segi pengangkutan, nak servis kereta bila masa yang sesuai. Okey, satu lagi orang kata duit raya, wajib tak wajib, saya kata tak adalah siapa kata wajib, tapi baguslah untuk kita bersedekah, untuk kita beri inculcate saving habit dalam kalangan anak-anak, anak saudara dan sebagainya. Jadi sebenarnya perbelanjaan tu memang yang kita boleh tahu dah rancang dah. Sebab apa yang menjadi masalah Tuan Haji macam ni, kita ni alhamdulillah ya, kerajaan prihatin, kadang-kadang kerajaan berilah sedikit bantuan perayaan pada kita, tapi kita pun tak pasti sampai bila kerajaan akan bagi kan. IKIM bagi macam-macam banyak kan. Alhamdulillah. Okey, jadi bermaknanya Tuan Haji, ini apa yang saya cuba sampaikan bahawa kita dah tahu dah perbelanjaan memang akan meningkat 1 hingga 3 kali ganda. Tapi apa langkah awal kita? Kita kena merancang dari sini. Untuk merancang perbelanjaan musim perayaan, dia tidak boleh mula pada bulan tu. Kalaulah kita nak mula bulan tu lewat bulan Ramadan, masa tu lah nak merancang masa tu dia akan jadi problem sebab dia melibatkan sejumlah wang yang agak besar. Jadi perancangan tu perlu lebih awal ikut perbelanjaan. Ada setengah tu yang dah antara 3-4 bulan, ada yang ingin 6 bulan, ada yang mungkin setahun, bergantung kepada keperluan perbelanjaan kita tadi tu. Jadi kalaulah kita dah merancang awal, saya rasa kita akan sedikit rasa selesa dan kurang terbeban. Macam tahun ni okey, baik. Apa tahun ni tadi Prof? Macam tahun ni apa tadi? Yalah tadi macam lah, kadang-kadang orang cakapkan biar papai asalkan bergaya kan. Yang tu tak boleh lah. Macam Tuan Haji kata semua perlu tukar baru ke, saya rasa tak perlu tukar baru kan. Jangan macam ada ke orang tukar baru? Ada ke orang tukar kereta baru setiap raya? Itu belum ada kajian, tapi kita mungkin boleh dapatkan maklumat lah ya daripada Persatuan Automobil Malaysia. Tapi saya yakin Tuan Haji, memang akan ada berlaku
pertambahan dari segi pembelian kenderaan pada musim perayaan. Sebab apa, Tuan Haji? Pada masa ni lah ya, syarikat-syarikat tu menawarkan lah rebate lah, diskaun lah, macam-macam dapat lah. Kita pun excited kan. Kita ni kan macam tu, bila dapat macam-macam ni excited. Dia kata murah ni, jadi bagus. Kalau lah dia tak tukar kereta baru pun, Tuan Haji, ya, mungkin tayar baru, side mirror baru, spoiler baru. Adalah benda yang baru dah. Kereta raya. Betul. Dia bukan baju untuk sendiri, baju untuk kereta lagi. Ya. Okey Prof, kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ni kita nak sambung lagi. Baik. Kita nak tahu jugalah, tadi Prof ada sebut bila bagi duit raya, kita dah didik anak-anak untuk belajar menyimpan, kita ajar dia orang menabung. Tapi itulah, kita ajar dari dulu macam tu. Tapi tadi kalau ikut data 10 ke 15% tu adalah golongan belia. Maksudnya mereka tak jauh dari usia kanak-kanak yang dapat duit raya tu. Ada juga belia masih dapat duit raya, sebab ada yang trend selagi tak kahwin saya akan bagi. Tapi bila belia bergagal menguruskan kewangan sebaiknya, kurang pengetahuan tentang perancangan kewangan, jadi kita tak tahu juga kat mana silap. Kita beri sahaja dan tinggal, ataupun kita perlu educate berkaitan dengan penabungan untuk anak-anak. Selepas ini kembali berehat seketika dalam Bicara Aidilfitri. Kerana limpah kurnianya ku bernafas. Dapat aku sambut lagi Hari Raya Aidilfitri. Bertambahlah usiaku setahun lagi. Ku bertahmid, ku berdoa, ku bersujud kepadanya, mohon ampun dengan basah air matanya. Moga kasih dilimpahkan, moga jalan diluruskan, kalau nanti aku pulang kepadanya.
hak kepada tubuh badan adalah menjaganya dengan baik. Halawatus Sunnah, semestinya peneman terbaik. Halawatus Sunnah, madu lebah, pati minyak zaitun habatus sauda, cuka apple dan banyak lagi. Halawatus Sunnah, grade terbaik, diyakini dan harga berpatutan. Halawatus Sunnah, layari Facebook Superfood Halawatus Sunnah atau hubungi 012-4909-717. Makanan tambahan terbaik dari Timur Tengah semestinya Halawatus Sunnah. Produk terbaik dari Firme Trading. Din, dengar nak pergi umrah? Ya, saya dah tak sabar nak pergi ni. Jomlah pergi 10 Mei ni dengan Kembara Khalifah. Kembara Khalifah? Ya, Kembara Khalifah menyediakan pakej umrah dengan harga yang berpatutan dan hotel yang berdekatan. Umrah macam ni lah yang Din cari. Untuk maklumat lanjut, hubungi 012-938-3834 atau 011-261-82019. Tak sabar nak pergi dengan Kembara Khalifah. Kami dah. Jom kita pergi. Jom. Syawaruni, koleksi lagu-lagu raya terhebat sepanjang zaman untuk anda di Radio IKIM. Maaf zahir dan batin. Teruskan bersama kami. Fitrah Aidilfitri hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Teruskan setia bersama kami di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali dalam bicara Aidilfitri, duit lepas raya. Memang kita sembang lepas raya pun, kita nak berkongsi ilmu bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Pakar Kewangan Pengguna dan Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan kita nak sambung lagi perkongsian berkaitan dengan duit lepas raya ni. Prof, kita nak tahu jugalah pendidikan versus dengan kemahuan. Kita dah ajar dah, kita dah didik lama dah bagi duit raya untuk anak-anak, dan bila anak terima duit raya kita bagi tahu nikmat simpan, masuk tabung hajinya, masuk macam-macam lah akaun simpanan dan sebagainya. Tapi bila mereka besar, yang mak ayah simpan tu banyak, tapi lama makinlah untuk persediaan pendidikan mereka. Tapi bila mereka sendiri bergaji, mereka tak ada pula habit yang mak ayah dah ajar tu. Macam mana, Prof? Betul lah ya. Kalau kita tengok tadi pun data-data awal lebih ramai yang suka berbelanja daripada menyimpan. Cuma saya rasa dalam konteks ni lah ya, yang bercakap ni pun sama, dan DJ Faiz pun sama, dan juga rakan-rakan di luar sana pun sama lah. Kita kena ubah, kita kena reset minda kita daripada suka berbelanja kepada suka menyimpan. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kita harus lihat bahawa apa yang berlaku dalam keadaan sekarang ni, endemik, dulu kata ekonomi akan kembali pulih seperti biasa, lepas tu kita peningkatan sos cara hidup, saving for emergency, isu-isunya, kita pun tak tahu bila perkara ni benar berakhir. Benda yang paling penting adalah kita kena buat simpanan untuk memastikan keperluan masa hadapan kita, survival masa hadapan. Jadi dalam konteks ni memang bukan mudah ya untuk mengajar ataupun menjadikan simpanan sebagai satu habit. Tapi nak tak nak kita memang kena bermula, dan saya yakin bahawa pendidikan, pendedahan awal ibu bapa kepada anak-anak di rumah tu sangat-sangat penting dan juga mustahak. Kadang-kadang kita perlu ubah juga kaedah strategi bagaimana cara kita nak mendidik anak-anak untuk buat tabungan. Dan saya yakin bahawa kita baru saja menyambut Aidilfitri, dan ramai anak-anak kita yang menerima duit raya kan, macam-macam banyak tu. Dan kita tak apa, sama-sama kita kira dengan dia, lepas tu sama-sama kita tanya kat dia duit raya ni dia nak buat apa. Ambillah masa kan. Kalau dia kata nak ni, kita kena edukate lah. Abah rasa kan kita kadang-kadang bila nak ada lah, nak beli PS5 lah, PS4 lah, nak beli bola lah, kita kata okey boleh beli, tapi kita beli yang macam ni. Tapi kita kata abah rasa mungkin yang ekstra ni kita boleh simpan untuk keperluan masa depan. Kita edukate dia lah, kan.
Macam saya, sebab saya rasa macam ni Tuan Haji ya. Saya? Kita ni suka suatu benda yang boleh visualize. Visualize maksudnya bila cakap-cakap ni kadang-kadang simpanan. Bila cakap pada simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itu satu benda yang dia nampak. Betul tak Tuan Haji? Betul. Kan? Jadi saya rasa benda yang kita boleh mulakan kat rumah. Dan dulu pun saya dah buat dah dalam maknanya setiap kali anak balik sekolah dulu biasanya. Saya takkan tanya dia Tuan Haji. Okey, abah bagi sekian-sekian amount. Jadi bila balik tu kat sekolah you belanja apa? You belanja ni. And then ada extra kan? Adalah shilling ada. Okey, letak kat mana? And then letak kat tabung, letak kat tabung. Tabung tu kita buat simple dah Haji. Kan bekas beraya kita banyak kan tahun ni kan? Jadi masuk letak tu sebab dia nampak Tuan Haji. Dia nampak. Betul. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit satu. Jadi bila dah sampai certain amount tu kita kata okey, now jom kita sama-sama pergi ke bank sekian. Jom sama-sama kita pergi ke tabung haji. Kita bawa dia sama-sama kita. Lepas tu kita tunjuk pada dia. Okey, tengok. Dulu duit ada sebanyak, contohlah sekian-sekian saya saja. So, dulu 1,000. Sekarang ni kan apa duit raya adik, abang Kak Long kan dapat banyak dah, ada 2,000, 3,000. Lama-lama dia seronok untuk menyimpan. Untuk menyimpan. Itu sebab saya kata dia kena sesuatu yang visualize. Saya tak kata bahawa semuanya nak kena simpan. Okey, simpan, boleh belanja, boleh. Tapi kita kata okey, kita kena simpan untuk keperluan masa depan. Kita ceritalah pada dia, besok abang kakak nak masuk ke universiti, nak melanjutkan perjalanan tinggi. Mungkin ada yang rezeki nak pergi ke luar negara, nak macam ni. Ada masa depan mungkin nak beli katakanlah tab, ada komputer, macam-macam lah. Jadi kita educate dia. Jadi saya rasa ibu bapa bersama dengan anak-anak memang kita kena sama-sama mendidik mereka. Dan benda ni memang kena continuous. Maksudnya perlu berterusan, tidak boleh at one time saja. Kita kena cakna selalu, bincang dengan dia, educate dia, beri motivasi dia. Sebab ialah lumrah fitrah anak-anak ni dia iyalah memang dia suka berbelanja lah kan. Tapi kita kena berilah motivasi. Kita pun boleh buat challenge Tuan Haji kan. Kalau abang Long dapat simpan sampai hujung tahun banyak ni, nanti abah akan top up, mama akan top up, Umi akan top up, Abi akan top up. Jadi dia pun lumba. Jadi perlu kreativiti perkara macam tu untuk merangsang, untuk menarik minat dia untuk menyimpan tu saya rasa. Lama-lama kalau dia ada kebiasaan macam tu, dia akan berbentuk habit ataupun tabiat dia suka menyimpan lah. InsyaAllah. Betul. Kita suka yang sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab betul. Kita kalau nak simpan huge amount tu kita rasa macam lah banyak sangat ni. Tak apa, kita sekumpul yang dapat RM1, yang dapat RM2. Sekarang pula jenis yang kalau dapat RM1 buka, oh ini je. Macam tu. Mungkin dah lebih. Jadi anak-anak kita mungkin dah dapat extra. Ya. Okey, jadi satu yang based on my observation lah ya. Mungkin zaman dah berubah ya Ji. Betul. Sekarang ni saya nampakkan contoh lah ya. Saya tak cakap pada orang lain kan, dalam konteks saya sendiri lah. Kadang-kadang saya tengok dekat rumah tu sekejang 10 sen, 20 sen, 50 sen. Yang coin shilling tu bersepah mereka kata. Bukan nak cerita rumah saya banyak duit. Tapi saya kata kita kepada tak value dah duit shilling. Dia tak value shilling tu. Saya kata macam ni, you kalau you nak jadi millionaire, jutawan pun, kalau you tak cakap 10 sen, 10 sen, 50 sen, you tidak akan boleh jadi jutawan. Belum lagi. Jadi saya sekarang apa yang saya buat je, sebab saya sakit mata je tengok duit shilling mata kata tu. Terpijak kan? lah, terapa ya. Pijak lah kan. Jadi saya kata macam ni, abah, kalau abah nampak duit tu, abah akan ambil collect dan abah akan letak, memang ada dekat rumah saya tu ada satu almari tu, memang ada satu tabung. Saya akan masuk coins dan duit dalam. Saya memang jumpa saya nak educate dia. Kena walk the talk pada situ. Kita nak suruh dia hargai. Walaupun 10%, 50% dia tetap nilai. Jadi dah tersimpan sikit-sikit dalam mana. Nampak kan? Tabung abah ni dah berat dah. Jadi kita boleh pergi ke bank. Macam tu lah caranya. Sekarang tak tahulah, kadang-kadang orang tak nampak dah Haji Prof duit shilling tu sebab QR code mana? QR code. Betul. QR code je transfer duit raya. Okey Prof, kita nak tahu jugalah ni musim kebanyakannya ada syarikat-syarikat government lagilah gaji dah awal. Nanti panjang sikit tempohnya. Sedikitlah, mungkin banyak kali dah orang pesan. Macam mana tips tu? Tak tahulah, takut dah terguna ya sebab ni dah raya. Jadi macam mana Prof? Sebab dah raya kan, saya yakin walaupun dah raya, insyaAllah ramai rakan-rakan kat sana dia beringat ya, sediakan payung sebelum hujan. Kita kena ingat bahawa gaji awal yang masuk tu adalah bukan duit runtuh, bukan duit majikan kita bagi bonus raya pada kita, bukan ya. Itu duit bulan depan. Itu bulan depan. Kalaulah kita dapat betulkan minda kita, pemahaman kita, pemikiran kita bahawa ini adalah untuk komitmen bulan hadapan. Jadi tak boleh. Jadi
Saya kalau macam saya sendiri, saya lebih suka put aside. Put aside maksud saya adalah saya letak dalam, sekarang pun sebenarnya tak terlambat Tuan Haji. Kan saya rasa tak terlambat. Kadang-kadang kita masuk dalam, contohlah daripada akaun bank A katalah contoh. Saya suka daripada akaun A, bank A tu saya transfer kepada akaun B, ataupun transferlah kepada mana-mana yang menyusahkan kita untuk akses. Sebab kalau senang nanti kita akan ada tendensi untuk guna. Jadi kalau kita dah asingkan, sebenarnya kita dah tahu. Sebab saya yakin bahawa perbelanjaan bulan hadapan tu kita dah tahu dah, terutamanya benda yang paling pentingnya kita tak nak kena pastikan utility bills kena bayar on time. Fixed expenses memang kena dah. Yes, fixed expenses tu you have no choice. Betul. Itu memang komitmen. Kan tak pasal-pasal pula balik pada kampung beraya ni tiba-tiba sampai rumah Tuan Haji Faiz, rumah pula blackout. Rupanya tak bayar dah. Contoh. Takkan nak pasang pelita sebulan. Takkan pasal pelita raya lagi kan. Lepas tu pula kita kena tiba-tiba kereta disita, dapat surat peringatan. Jadi asingkan, kemudian tu saya yakin bahawa setiap pada kita dah memang dah ada dari segi perbelanjaan dia tu, kita kata bajet tu tadi kan, yang kita kata dari segi cash flow statement, duit masuk, duit keluar tadi tu, perbelanjaan, keperluan-keperluan kita, apa yang kita perlu, pendidikan anak lah, ada perubatan kesihatan, kita asingkan siap-siap. Okey, setengah orang pula Tuan Haji, kadang-kadang dia ni mungkin orang lama-lama ataupun orang muda tapi berjiwa lama, evergreen. Dia gunakan kaedah sampul. Jadi tak ada masalah, boleh berikan kan. Kadang setengah tu orang ada macam-macam metod. 1/3 untuk kelangsungan hidup, 1/3 untuk persimpanan, satu lagi untuk keperluan perbelanjaan semasa. Jadi boleh agihkan masing-masing ikut keselesaan masing-masing. Yang pastinya saya rasa kita kena disiplin dalam berbelanja dan beri keutamaan ke atas perbelanjaan yang betul-betul perlu. Macam Tuan Haji cakap, kadang-kadang nak macam agak-agak segan Tuan Haji, sebab dia kata lah Prof cakap dah benda yang sama, dulu pun cakap, tapi yalah ya, macam Tuan Haji kata, kita kena sentiasa mengingatkan diri kita dan juga rakyat. Kadang-kadang kita cakap tapi tak buat, ataupun ada perancangan tu, benda yang paling pentingnya adalah kena dari segi disiplin, ikut. Buat checklist, buat reminder Tuan Haji. Sekarang ni setiap pada kita dah ada memang cellphone dah Tuan Haji kan, tak payah dah susah. Tak payah dalam budgeting dah. Kat handphone ni okey, perbelanjaan apa benda, bila due date dia, dah tahu dah. Okey, buat standing instruction, buat auto payment. Jadi semua itu dapat membantu kita untuk mengelakkan kita daripada terlebih belanja, sebab kita tahu kita telah ada komitmen awal. Itu bukanlah duit lebihan, bukan duit raya untuk kita belanja. Sewenang-wenang je. Ya, gaji. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Sebab gaji awal, ini kalau ikut tarikh siaran hari ini pun, itu belum masuk tarikh gaji anda. Jadi, jangan guna lagi. Betul. Apa pun, Prof, terima kasih banyak. Sedikit masa kita ada ni, nak dengar hujung sikit lah Prof, untuk konklusi lah sepanjang musim perayaan ini. Tambah ni ada ekstra, kerajaan dah bagi lagi, tol pun dah percuma, tu dah boleh jimat kat situ kan. Adalah ke duit yang kat situ kita boleh menabung, macam tu. InsyaAllah Prof, sedikit boleh. Nasihat Prof kepada semualah, kepada saya, kepada rakyat Malaysia kita yang selepas ini saya suka tadi Prof sebut seasonal expenses tu, kita dah boleh mendidik diri kita berdikit-dikit lah untuk ke arah seasonal expenses yang kita ada tabungan khas. Sila Prof. Saya nak mencadangkanlah untuk diri dan juga Tuan Haji dan juga rakan-rakan lah ya. Kalau boleh tu kita cuba kurang-kurangkanlah visit, melawat website, laman-laman ataupun media sosial yang boleh trigger perasaan kita tu untuk membeli pula. Itu kalau buka apps yang ada baca-baca macam buku ke magazine ke, waktu pukul 10 malam mata halus je. Tapi kalau buka apps tu 10.30 dia jadi cerah mata. Betul. Saya rasa terapi okey, tak ada masalah. Terapi kan seronok. Berangan pun okey, tak ada masalah. Berangan free. Tapi cuma dia jangan sampai mengambil tindakan lah ya. Maksud saya sebab kadang-kadang ada benda-benda yang kita seronok tengok. Mula-mula memang tak nak beli kan Tuan Haji. Tiba-tiba dah mula membeli. Right, itu satu. Yang kedua, sekiranya ada dalam kalangan kita yang berhadapan ya dengan masalah kewangan, yang paling pentingnya saya rasa dia jangan panik. Jangan terlampau ikutkan emosi. Malah kalau Tuan Haji ingat dan juga rakan ingat, ada satu kes baru-baru ni di mana seorang isteri telah dipukul dengan tukul besi disebabkan oleh masalah keberhutangan.
Jadi kita kalau boleh tu kita kena kontrol lah, kita kena kawal perbelanjaan kita supaya memastikan untuk kita tidak berhadapan dengan masalah kewangan. Dan sekiranya kita menghadapi masalah kewangan macam cakap tadi tu, jangan kita jumpa ataupun dapatkan Khidmat netizen. Terutama je khidmat netizen, okey, satu, ataupun khidmat daripada skim alung-alung, skim pelaburan cepat kaya. Kita dapatkan daripada mereka yang berautoriti, pakar. Di IKIM sendiri saya selalu dengar topik pagi-pagi tu, kadang Ustaz Pian kita dengan DJ Lu kan ada berkongsi sedikit tips-tips tu. Kita dengar benda-benda sini untuk membantu memberi kita motivasi bagaimana kita dapat mengurus hutang kita sebaik mungkin. Selain pada kita, itu juga harus melihat bahawa apa yang berlaku pada masa depan kita pun tidak pasti. Saya selalu seronok dalam perkongsian saya, kita kena belajar daripada surah Nabi Yusuf tak salah saya yang berkaitan, maknanya bila kita dalam keadaan senang sekarang itu, kita kena menyimpan sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku waktu-waktu kecemasan pada masa depan. Jadi kena beringat macam saya kata, sediakan payung sebelum hujan. Dalam konteks ni adalah kena sediakan dulu dana ataupun tabung kecemasan untuk kita kelangsungan kita hidup pada masa depan, insya-Allah. Sama-samalah kita tingkatkan kita punya simpanan di masa depan dan juga keluarga, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Prof, terima kasih banyak untuk kesempatan kita hari ini. Sedikit peringatan di hari raya. Kita bukan nak bebel-bebel, kita pun tak suka orang cakap kita beletek ke apa, tapi ini peringatan untuk semualah, sebab tahun 2023 ini baru nak masuk Mei, belum separuh tahun lagi, tapi ada berbaki lagi separuh ni, sebab kita tak tahu jangkaan keuangan itu bagaimana, ekonomi dunia itu akan pulih atau tidak bagaimana. Jadi kita kena bersiap sedia sepenuhnya, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik. Semoga satu yang berhutang, semoga Allah bantu kita. Saya ingat lagi, kalau adab berhutang tu, niat kita yang pertama adalah niat bila berhutang kita pasti akan bayar. Bukan niat tu kita apalah tak nak bayar. Macam tu. Tak boleh. Tapi insya-Allah kita doa semoga Allah bantu kita melangsaikan hutang kita, dan insya-Allah macam musim-musim raya ni masih lagi ada mood raya. Jadi amalkan bersedekah untuk simpanan kita di sana nanti. Simpan kat dunia juga, simpan juga untuk akhirat kita nanti. Insya-Allah. Prof, terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini. Peringatan demi peringatan kita. Selamat Hari Raya sekali lagi. Insya-Allah ada kesempatan kita jumpa kat studio. Ada lemang ketupat lah juga. Baik, insya-Allah. Selamat Raya Fitri, Mazhar Batin, insya-Allah. Kembali. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anda teruskan setia bersama-sama dengan kami bicara Aidilfitri. Itu sebentar tadi kita dah membawakan bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, merupakan pakar keuangan pengguna dan juga dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Semoga selamat semuanya yang dah pun perjalanan pulang dari kampung ataupun nak melawat ke lokasi-lokasi seterusnya. InsyaAllah kejap lagi saya nak bersama dengan sahabat-sahabat kita di perantauan. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami di Warna Pagi Aidilfitri.
Berburuk sangka amalan syaitan yang merosakkan hati kita. Kalau sesuatu menimpa kita atau berita yang kita dengar yang belum tentu kesahihannya, jangan negatif dahulu. Sebaliknya, selidik sesuatu hal itu hingga tahu kebenarannya. Berburuk sangka hanya menjadikan kita orang yang rugi. Hidup dalam kerugian akan merugikan. Mari berfikir positif dan selalu bersangka baik akan membuat kita lebih tenang dan lapang. Datuk AC, dah siap nak beraya? Mestilah dah, Puan Ella. Sofa gaya mewah, baru meriah nak raya. Rayakan sebulan. Apa lagi? Dapatkan sofa Ella Furniture sekarang hingga raya ke-15. Dan berpeluang untuk beraya dengan Datuk AC dan Ella Furniture di rumah anda. Boleh. Kita ambil selfie raya sekali, okey? Dapatkan sofa Ella Furniture di ellafurniture.com.my atau FB Ella Furniture Malaysia. Selamat Hari Raya dari kami di Ella Furniture. Balik kampung tu, hati-hati tau. Irfan, macam mana dengan persiapan masuk pertandingan VIP itu? Oh ya, sempat lagi kan nak hantar penyertaan. Sempat, kan 31 Julai 2023 tarikh tutup penyertaan. Oh, kalau macam tu jangan buang masa. Jom pilih tema. Saya nak berlakon tau. Boleh ya? Boleh, awak jadi mak. Alah, saya nak jadi heroin. Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video pendek kefahaman Islam untuk penuntut IPT. Hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan 0362046320 atau 0362046322. Assalamualaikum, saya Syarul Nizam Nur. Kepada pendengar-pendengar IKIM, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga di lebaran ini akan mengeratkan lagi silaturahim di antara kita. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kita baru je tadi dengarkan bicara Aidilfitri. Prof. Dr. Muhammad Fazli Sabri dah kongsikan macam-macam tips dan juga perkongsian tentang duit lepas raya. Antara petikan pada Prof tadi pasal betul duit ni dia perbelanjaan bermusim kan? Bermusim. Jadi kita boleh rancang lah. Dah tahu dah bulan Syawal tu raya. Raya tu maknanya kena belanja. Belanja tu maknanya janganlah terkejut-terkejut. Mungkin hari raya tu jatuh bila terkejut. Tapi kita dah tahu dah. Memang akan tahu berhari raya pada bulan Syawal. Kalau boleh perancangan tu kita buat sebaik mungkin lah. Termasuklah untuk perayaan-perayaan lain ataupun peristiwa-peristiwa lain supaya kejutan-kejutan dapat dikurangkan. Bermusim ni lah kita boleh rancang awal. Masuk dalam kalender tu siap. Tak kisahlah dalam handphone ke, dalam iPad masing-masing ke. Janji kita dah rancang betul-betul dan kita boleh gunakan sebaik mungkin duit perbelanjaan kita. InsyaAllah. Dia bukan musim perayaan je, bukan raya je masuk dalam perbelanjaan bermusim. Musim deroyan pun kena rancang juga perbelanjaan. Sikit-sikit bulan banyak habis duit. Nak belanja untuk benda lain tak capai. Mau sangking tu mahal tau. Jadi yang hantu durian tu boleh lah simpan-simpan duit untuk beli durian kegemaran anda. Okey, kita masih cerita pasal raya lagi untuk Warna Pagi Aidilfitri. Ada banyak lagi perkongsian. Sebentar lagi akan masuk jam terakhir Warna Pagi hari ini. Warna Pagi Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inforia Islami, semuanya di IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna pagi